Kita ketemu lagi dalam Bicara Agro. Saya beberapa hari meninggalkan tapak projek lokasi atau sebenarnya meninggalkan rumah lah untuk bercuti, dan kira-kira hampir 2 hari 2 hari saya tinggalkan ikan-ikan saya tanpa diberi makan. Dan yang ini kita kena buat analisis semula, terutama sekali amonia dan juga nitrat, sebab set yang saya pasang sekarang ni untuk running aquaponik. Jadi sekarang ni kita buat analisis untuk aquaponik. Terutama sekali kita fokus pada sayuran daun sawi. Adakah dengan memberi kesan tanpa makan selama 2 hari, memberi kesan pada pokok, dan juga kadar amonia, kadar nitrat. Kita roll, kita tengok apa kesannya. Bagi mendapat ketepatan ataupun kejuan keperluan air, jadi kita kena buat analisis. Kita akan tengok berapa analisis pH, amonia, nitrit dan nitrat. Ini sampel air yang telah diambil selama ikan dipuasakan selama 2 hari. Bukan sebenarnya dipuasakan. Saya bercuti selama 2 hari, tinggal ikan begitu, namun ikan masih aktif. Dan kita akan lihat nanti, dan kita akan tes uji secara analisis apakah kesan kepada kadar kematian pula dah. Kadar pemakanan yang kita tak beri sebenarnya bukan sengaja, bukan sengaja. Sebab saya terpaksa pergi berbincang dengan seseorang untuk aktiviti aquaculture juga. Okey, kita test dulu untuk pH. Kita setiap kali apa yang berlaku, kita kena rekod lah. Rekod supaya ini juga sebagai orang kata pengalaman anda, dan juga sebagai perhatian anda sendiri. Bukannya rekod untuk keperluan orang lain. Dan saya rekod ni juga, dan saya kongsi untuk anda lah. 3 titis untuk pH. Okey, kita melihat kesan kepada peninggalan selama beberapa hari. Bukan beberapa hari lah, 2 hari 2 hari. Adakah memberi kesan yang agak ketara lah. Kalau ada kesan yang ketara, kita kena buat pembetulan. Itu sebab tu analisis ni penting. Keperluan air ni sentiasa buatlah, minimum sekurang-kurangnya seminggu sekali lah. Seminggu sekali, ataupun melihat kepada gelagat ikan. Yang ini gelagat ikan, bukan gelagat ikan, yang ini dipuasakan secara tak sengaja selama 2 hari. Amonia 8 titik. Okey, kita kena buat dalam keadaan cepat dan juga botol 2 8 juga. Okey, amonia ini, amonia ini, pH juga nitrit dan nitrat. Seperti biasa ikut tanda dekat botol. Nitrit. Okey, nitrit ada sebotol 5 titik. Dan akhirnya nitrat. Apa kaitan amonia dengan nitrat? Sebab
kaitan di permakanan dan kaitan rembesan dan sebagainya. Jadi kita tengok yang ini 10 nitrat 10. Okey. Untuk nombor 2 10. Okey. Okey, ini nitrat. Okey, sekarang ni secara puratanya, secara analisis, kita tengok kepada pH. pH makin menguning. Sekarang ni kalau lihat pada pandangan mata saya lebih kurang 6.4 pH-nya. pH-nya akan menurun. Biasa saya dapat 7.2, 7.4. Tapi sekarang ni pergi ke arah yang lebih kuning. Kuning yang jelas, nyata. Kuning. Dan kuning ni kalau dikatakan lebih kurang kuning kehijauan 6.4 pH kepada 6.4. Kita kena buat pembetulan kepada pH. Amonia ada kehijauan tapi masih dalam lingkungan range 2 ppm. Kita tengok nitrat ni kalau pandangan mata saya lebih kurang kepada agak cerah. Itu kepada antara 1.0 kepada 2.0 lah. Tapi pergi pada 2.0. Dan akhirnya kepada nitrat. Nitratnya lebih kepada tak tinggi. Kuning keorengan. Kalau di segi carta, oren paling minimum adalah 5 ppm. Kalau kuning kosong. Jadi nak mencapai 0 hingga 5 ppm. Tapi bukan kosong lah. Lebih kurang nak kata 4 sahaja nitratnya. 4 sahaja. Okey, secara analisis kita dah dapat perolehi datanya. Dan juga kita akan lihat kepada ikan itu sendiri. Ikan dan juga kita tengok kepada untuk tanaman. Sebab saya tinggal ni ada tanaman yang saya tinggal, saya baru masuk sawi. Adakah ia mampu dengan bukan dalam 3-4 ppm tadi untuk nitratnya. Nitrat untuk tanaman, mengambil nitrat sebagai baja untuk pembesaran pokok ataupun sayur dan sebagainya. Okey, jom kita pergi tengok dekat site ikan tu sendiri, gelagat ikan dan juga tanaman itu sendiri. Tapi cuma waktu petang ni mungkin ikan dah agak kurang berenang, dah kurang aktif. Jom kita tengok dekat site. Okey, kita tengok ikan dulu. Kita tengok dekat. Okey, kalau nampak ikan tu sekarang ni waktu hampir pukul dah gelap. Dah hampir nak gelap, iaitu hampir pukul 7 malam. Jadi ikan agak kurang, pergerakannya agak kurang lah. Tapi masih berenang kalau anda nampak tu. Dan kecerahan, nak kata jernih tu tidak air, tapi air nampak macam kekuningan. Mungkin sebab ada sisa pepejal yang halus. Tapi ikan masih berenang aktif. Sebab umur ikan ni agak dah besar, tapi dia masih aktif. Anda nampak? Walaupun waktu petang. Okey, kita tengok kepada drip kepada sayuran daun, iaitu sawi. Yang saya masukkan sawi ni, nampak sawi ni walaupun dengan 3 ppm nitratnya, tapi warna kehijauan sayur ini agak jelas hijau, masih lagi kehijauan, tak ada tanda-tanda kekuningan. Kalau kekuningan biasanya kekuningan ni di hujung daun. Itu menunjukkan bahawanya
berlakunya kekurangan baja. Unsur dalam baja. Unsur dalam baja ni kalau biasanya dalam pertanian dipanggil NPK dan N yang diperolehi adalah daripada nitrat yang terhasil tadi. Tapi walaupun nitratnya 3 ppm, tapi pokok sayur sawi ni yang baru dimasukkan, silap saya 4 hari ni dalam set ni, walaupun pertumbuhannya agak perlahan, namun nutriennya kehijauan daun. Hijau daun menunjukkan masih mencukupi. Agak unik walaupun dengan analisis yang agak rendah, kadar ppm dekat nitrat, tapi kesan kepada daun masih okey. Okey, kita tengok sebelah sini. Yang ini yang sawi baru masih menunjukkan okey. Yang ini pun baru ada tanda sikit-sikit lah. Tapi yang ini bukan kekuningan, yang ini macam tersentuh sedikit pada pot dia rosak sikit lah. Tapi hujung daun dia masih hijau, kebanyakannya masih hijau. Jadi secara umumnya okey, dia boleh bertahan stabil dengan 2 ppm ataupun 3 ppm, tak capai 5 ppm. Saya tengok dari segi analisis tadi. Okey, kita balik kepada tanaman yang agak dah besar sebelum ni dalam set. Yang ini 4 hari sawi ni baru 4 hari dalam set, walaupun saya tinggal 2 hari untuk puasakan ikan tu secara tak sengaja. Tapi kita tengok kepada pokok-pokok yang lain, iaitu kepada cili api maintain saja dia berbunga dan berbuah. Tunggu dia naik merah lah. Nampak dah besar. Terung juga maintain dan nampak bunga ni nak menghasilkan buah. Maintain. Dan juga tomato, dah lengkuk dah tomato ni sebab tak sempat nak ikat ke atas. Okey, dan juga kepada sayur lain selain tadi, iaitu kangkung. Dalam video sebelum ini saya dah tunjuk kangkung dan sebagainya. Di celah-celah kangkung ni ada xylem. Siap berbunga xylem ni, maksudnya dah lama dah tak tuai hasil. Dan dah nampak kangkung ni pun cukup subur, bukannya kecil, sebesar tapak tangan, hampir tapak tangan. Okey, dengan beberapa ppm, pada pandangan saya lah, secara analisisnya, walaupun nampaknya ppm yang rendah tadi, sebenarnya ppm nitrat tadi telah diambil oleh tanaman pada set, saya kata set 1 pada sayuran daun, iaitu kangkung dan juga xylem. Dan juga nitrat telah diambil oleh set 2, iaitu saya tanam jenis pokok sayur berbuah, iaitu cili api, terung dan tomato. Walaupun yang ini agak kena serangan sedikit pada peringkat awal, tapi tak apa, kita masih ada 2 untuk kawalan, untuk kita buat perhatian. Dan juga kesan kepada sayur daun baharu, iaitu sawi pada umur 4 hari dalam set 4 hari yang dimasukkan dalam set, masih menunjukkan nitrat yang orang kata unik. Analisisnya rendah, tapi masih berlaku kesuburan kepada sayur sawi ini. Okey, itu kita masih lagi kena perhati. Banyak lagi kita kena study pasal ikan. Saya dah complete study, saya dah faham dah sifat ikan dan sebagainya. Cuma bila saya puasakan ikan, adakah yang beri kesan kepada tanaman saya sawi ini pada umur yang baru dan kepada tanaman yang sedia ada, yang ini dah cecah umur 2 bulan, sama sana 2 bulan. Adakah ia memberi kesan bila kadar permakanan kurang daripada kebiasaan, adakah memberi kesan besar kepada amonia, nitrat, pH dan juga keperluan tanaman untuk aquaponik. Sebab sebelum ni orang kata nutrien tak cukupi dan sebagainya. Kita kena buat analisis secara ketepatan, mencari keperluan yang sepatutnya yang kita perolehi dan sebagainya. Okey, jumpa lagi dalam Bicara Agro. Terima kasih menonton. Jumpa lagi.